Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat pengurusi Surau Jumaat An-Naim, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para immah, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirah hafizakumullah. Kita berada pada muka surat 10, paragraf yang paling bawah, yang mana kita membahas tentang hadis man adali waliyan faqad azantu lahu bil harb. Barang siapa yang memerangi waliku, maka aku izinkan ia untuk diperangi. Jadi pada penutup hadis ini, Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala, dia berkata, qala mu'alif rahimahullah wa naf'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wa fi hadzal hadithi bayanu mabda'it tariqis sufiyyati wa nihayatihi. Di dalam hadis ini terdapat penerangan kepada permulaan, yaitu apa? Permulaan jalan sufiyah dan kemuncaknya. Jadi hadis tersebut yang kita baca pada bulan lepas, yaitu man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahab ilayya mimma iftaratu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Itu Arab dia macam itulah. Maksud dia, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, yang paling aku cintai dari apa yang telah aku fardukan, di mana dia hambaku itu masih mendekatkan diri denganku dengan segala kesunatan. Jadi segala amalan-amalan sunat. Jadi dalam tasawuf ni, fardu tu fardu, tak boleh tinggal. Tapi dia bukan hanya buat fardu, sampai buat sunat. Semua benda-benda sunat ni dia habis buat. So menurut Sidi Abdullah, ini menunjukkan intipati daripada ajaran tasawuf, yaitu permulaannya istiqamah melakukan yang fardu, kan? Melakukan yang sunat ditambah melakukan sunat, yang akan sampai kepada kepuncak dia, yang dia akan syarahkan nanti. Zalika annahum yabda'una bil mujahadah, di mana mereka ahli sufi, demikian itu adalah ahli sufi, akan memulakan jalannya dengan bersusah payah terhadap diri mereka. Ini mereka mencurahkan seluruh kemampuan mereka bil mujahadah. Bil mujahadah, tuan-tuan ni contohlah, sedap tidur, bangun tengah malam, paksa bangun, pasang alam banyak, sedap. Oh, sedap tidur tuan-tuan. Tidur ni nikmat. Tapi terpaksa bangun untuk tahajud, tanpa harapkan apa-apa. Mana dapat apa-apa? Zahir dia lah, saya bukan kata akhirat dia. Nak kata biar dapat nama supaya orang pangkah kita pun, tengah malam tak ada orang bangun lah nak tengok yang kau bangun. Ini contoh dia. Misalan dia. Tapi tidak ada secara zahirnya, ada secara batinnya, iaitu ganjaran yang Allah akan anugerahkan orang yang mujahadah, merasa susah bangun malam tahajud. Misalnya, yabda'una bil mujahadah wa la yazaluna yujahiduna anfusahum. Dan mereka ini apa? Mereka akan sentiasa dalam keadaan begini, mereka akan berusaha terus bangun, menyusahkan diri, tak apa, tapi untuk ibadah kepada Allah. Wa yajtahiduna fit tathhiri qulubihim min kulli ma yuba'idu anillah. Mereka akan berusaha, bersusah payah untuk menyucikan hati-hati mereka daripada setiap perkara yang menjauhkan mereka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi mereka akan buat menyucikan diri mereka, hati mereka dari segala perkara yang menjauhkan dirinya kepada Allah. Mereka akan bersihkan penyakit hati, sombong, riak. Ini semua akan berusaha, mereka berusaha untuk bersihkan. Wa tazyinuha bikulli ma yuqarribu ilaihi minal aqwali wal a'mali wal ahwal. Dan mereka akan menghiaskan hati-hati mereka dengan setiap perkara yang akan mendekatkan kepada Allah dari segi perkataan, cakap yang baik saja, amalan, perbuatan, dan dalam apa jua keadaan. Apa jua keadaan, dia akan keadaan dia, bukan apa jua keadaan. Wal ahwal ni juga keadaan diri dia. Keadaan diri dia. Bukan hanya ucapan, perbuatan, tapi keadaan jiwa dia, diri dia. Macam mana dia represent diri dia. Ini dia akan bersihkan. Dia akan letakkan perkara yang mendekatkan diri dia kepada Allah. Waluzumul iqbali alaihi. Iaitu apa? Iaitu mereka akan sentiasa menghadap kepada Allah. Luzumul iqbal alaihi. Sentiasa menghadap kepada Allah. Wadawamul muthul baina yadayhi fi kulli waqtin wa ala kulli halin bihasabil imkan. Berterusan meminta kepada Allah pada setiap waktu dengan semampu mereka, sehinggalah mereka sampai, iaitu apa? Hatta yasilu ila maqamil fana. Jadi kemuncak tasawuf yang disebut tadi, sampailah dia sampai kepada maqam fana. Fana ni apa? Kadang-kadang orang nak buruk-burukkan tasawuf, dia terjemah fana dengan melebur diri. Orang dengar melebur diri ni macam, kita fanakan diri kita. Kita melebur diri. Akhirnya orang faham makna yang negatif. Bukan macam tu. Fana ini di mana seseorang terlalu ibadah, mencintai Allah dalam ibadah dia. Banyaknya ibadah, takfatur ibadah, kasratul ibadah, banyaknya ibadah, sampai rasa cinta Allah itu betul-betul melekat dalam hatinya. Ini bukan sekadar ibadah Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, bukan. Ini betul-betul passion dalam ibadah. Dia merasakan khusyuk. Khusyuk tu rasa. Merasakan nikmat, halawatul ibadah tu dah rasa. Sampai dalam keadaan yang dia peduli adalah yang ia kasihi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka diri dia dah tak peduli. Dia tenggelam, fana. Fana ni iaitu dia dah lenyap. Dia adalah apa yang bersifat dunia ni dah gone, bagi dia is nothing. Yang dia ingat dan dia saksikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan saksi zahir dia nampak Allah secara zahir, tidak. Tapi antak budallaha ka'annaka tarah tadi. Bila dia ibadah tu, seolah-olah dia melihat Allah. Tingkatan ini menyebabkan seorang tu tak peduli dengan dunia ni. Tak peduli dah dengan social media ni. Tak peduli dengan khabar orang. Tak peduli, semua tu dah tak peduli. Tapi dia ada proses. Bukan boleh terus lompat macam tu. Pertama sekali dia kena tadilah. Fardu tak pernah tinggal. Semua sunat dibuat sebanyak-banyaknya, mujahadah. Berarti kalau semua sunat dibuat, para sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kalau solat, masya-Allah, ada yang mungkin dalam satu malam ni boleh baca sampai setengah Quran. Boleh baca, boleh solat sampai satu rakaat pertama Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Tuan-tuan buka dalam kitab Syiarus Salikin. Syiarus Salikin Syekh Abdul Samad Falibani, juz 1 di akhir, khatimah penutup. Juz 1 penutup dia. Disebut para sahabat ni kadang-kadang ni solat malam ni sampai 20 rakaat, 30 rakaat.
Bukan rakaat cut. Tak, tapi dengan penuh khusyuk. Nikmat. Itu sahabat Rasulullah SAW. Lebih dari itu kan. Kita umur kita ni dah banyak ni. Sampai mana kita ni? Mungkin kita kata, oh tak penting, kita dah solat, dah bersyukur. Yelah. Cuma takkan kita nak akhirat ni sekadar berada di pintu syurga. Takkan kita akhirat ni masuk syurga tapi dekat dinding syurga je macam ni je. Tengok, alamak, bestnya murid aku, bestnya kawan aku, dia dapat mahligai, aku ni, alah selamatlah, tak masuk api neraka, tak sakit lah. Tapi duduk kat dinding lah. Ini contoh dia. Oh, teringin, panggil lah aku. Nak panggil tak boleh. Tak sampai sebab dia tak cukup amal. Harap-harap kawan aku ni, dia tengok aku kat bawah ni. Harap je lah. Berharap. Tapi at least bersyukurlah dia tak kena siksa. Kena siksa lebih teruk. Ini. Tapi takkanlah kita nak macam tu. Ini Imam Ghazali diingatkan. Takkan kita nak macam tu. Nah ni. So itu kita kena ada tingkatan. Berusaha untuk meningkatkan ibadah kita. Wa man wasala minhum ila hadzal maqam kana mahbuban malhuzan wa marbuban mahfuzan fana an nafsihi wa bakiya bi rabbih. Ini yang tinggi ni, ini yang mahal. Lalu dia kata apa? Barang siapa yang telah sampai ke makam ini, nescaya dia merupakan seorang yang dicintai, dipandang, dikasihi, dipandang, malhuzan, concern, bahasa Inggerisnya apa? Allah mungkin tak concern, kita bagi macam tu kan. Dengan orang yang biasa-biasa, Allah mungkin redha masuk di syurga. Ya. Tapi malhuzan, Allah bagi concern, bahasa Inggeris tu. Ni. Bila dia sampai derajat ini, malhuzan, dia akan diconcernkan oleh Allah SWT. Means Allah give his concern to him. Bila dia sampai makom ini. Wa marbuban. Ini yang dia kata. Abdun Rabbaniyun. Seorang hamba yang Rabbani. Marbuban. Iaitu apa? Marbuban. Iaitu dikasihi. Wal mahfuzan. Yang terpelihara. Mahfuzan, terpelihara. Fana an nafsihi, iaitu fana terhadap dirinya sendiri. Dia fana akan diri dia sendiri, tuan-tuan Muhammad. Dia dah tak peduli diri dia. Dia dah tak peduli. Wa baqiya bi rabbih. Dia kekal bersama Tuhannya. Kekal di sisi Tuhannya. Kalau kita macam mana nak bayangkan dulu ni, tuan-tuan Muhammad. Para sahabat ni ada yang hidup dia dengan Islam, dengan ibadah. Tak ada duit. Rasul SAW ni sampai kadang makan pun tak ada. Makanan pun tak ada. Balik bagi tahu kat keluarga dia, koma puasa je lah. Ni kan. Balik ni, letak batu nak tutup perut dia, tuan-tuan. Pada bulan Ramadan dan puasa semua, terjadi perang Badar. Perang Badar ni, sahabat, makan tak apa, semua puasa pula tu. Senjata pun ada yang bawa kayu. Pergi perang ni bawa kayu. Bukan bawa pedang. Pedang mahal. Pedang ni mahal. Bawa kayu. Harap bila perang ni ada pedang yang jatuh, boleh tukar lah. Kira-kira lah hari ini nak pergi perang ni tak bawa apa-apa. Sini je ni, mati katak lebih tak payah. Contoh dia, kita bagi je lah tanah kita. Ni contoh zaman dulu tak, para sahabat. Diorang ada semangat yang besar, iman yang kuat. Dia pegang Allah SWT firman, dia pegang tu kalam Allah,
dia pegang kalam Nabi, dia pegang, dia cinta Rasulullah SAW, dia cinta Allah, dia pegang, tak kisah. Apa masalah dia kalau hilang? Daripada hidup merana, kan? Lebih baik meninggal, mati dalam keadaan syahid fisabilillah. Ni para sahabat tak ada masalah. Pergi perang ni makan pun tak. Kita ni pergi kerja tak makan bagi alasan untuk MC lah. Kan, betul ke tidak? Ni. Oh, dengar-dengar. Oh, situ tak ada makanan. Tak payah dah pergi. Ada alasan sebab tak ada makanan. Oh tak. Bahagia berrabbi. Dia dah tak peduli. Dia hanya Allah SWT. فَكَانَ اللَّهُ وَلِيَ أَمْرِهِ وَحَافِظَ سِرِّهِ فَهُوَ لِذَلِكَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَيَدُهُ وَرِجْلُهُ أَيْ مُتَوَلِّ شُؤُونِهِ كُلِّهَا. Maka ketika ini Allah lah subhanahu wa ta'ala akan menguruskan urusannya, memelihara rahsianya. Allah akan menjadi. Jadi waktu ini Allah yang, dia dah tenggelam pada Allah. So, dia biar, dia dah Allah yang urus dia. Jadi Allah lah yang menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya, iaitu dengan makna Allah SWT akan menguruskan kesemua halnya. Dia tenggelam syuhud kepada Allah SWT. Dalam bab ni kita dah tak payah fikir dah. Dan dia pun dah tak fikir dah. Dia dah tak peduli dah. Tapi proses untuk sampai derajat ini panjang. Ni hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu kita masuk al-hadisu as-salisu. Hadis ketiga. Hadisus salisu, hadis ketiga. Ilmu zahiri wal batini. Ilmu zahir dan ilmu batin. Hadis ketiga ni kita nak bahas ilmu zahir dan ilmu batin. Apakah itu zahir, ilmu batin? Salah satu perkara yang difitnahkan kepada golongan sufi, kononnya bagi mereka ada ilmu zahir dan batin, maka seolah-olah dia nak kata, dia orang tuduh lah, orang sufi ni beriman atau berkepercayaan bahawa wahyu belum habis. Rasul tak sampaikan seluruhnya. Ada yang belum disampaikan. Kan? Maka ini batin bagi dia. Batin ini, akhirnya dia tuduhlah. Tengoklah, sebab itulah golongan sufi ini batin. Ini semua tomahan kepada golongan sufi. Yang nak dibacakan pada kali ini adalah hadis ketiga yang mensabitkan di sisi syariat. Rasul sendiri, agama ini sendiri menetapkan memang ilmu ini ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Yang tasawuf sebut dengan ilmu batin tidak boleh diingkari dengan makna yang diorang tuduh tersebut, tapi dengan makna yang sahih. Apakah ia? An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Musa qala li Khidir alaihi assalam, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda, qala innaka lan tastati'a ma'i sabra. Surah Al-Kahfi kan. Jadi ini hadis, yang mana hadis ini ada ayat Al-Quran dibacanya. Kalau kita baca Sahih Bukhari, dia ada bab tafsir Quran. Sahih Bukhari, tapi dia ada hadis-hadis yang mentafsir Al-Quran. Contoh dia yang saya sebutkan ini. Yang saya sebutkan ini. Di mana hadisnya ini hadis Bukhari. Jadi dari Musa, sesungguhnya baginda SAW bersabda, kan? Dia sabda bahawa Nabi Musa SAW berkata kepada Khidir alaihissalam ayat tersebut. Maksud dia, adakah aku mengikutkan, bolehkah aku mengikut engkau, wahai Khidir, kan? Untuk engkau mengajarkan kepada aku, kan? Supaya engkau mengajarlah aku. Lalu dijawab, qala innaka lan tastati'a
ma'i sabra, engkau takkan mampu untuk bersabar dengan aku, wahai Musa. Itu jawab Nabi Khidir. Ayat tu berhenti kat situ, tapi hadis dia terus. Lalu dijawab. Lalu dijawab, ya Musa, inni ala ilmin min ilmillah allamanihi la yanbaghi laka an tu'allimahu wa anta ala ilmin allamaka Allah la yanbaghi li an a'lamahu ay jami'ahu. Yang bermaksud, wahai Musa, sesungguhnya aku mengetahui ilmu daripada ilmu Allah yang Allah mengajarkannya padaku, dan ianya tidak sepatutnya bagi kamu untuk mengetahuinya. Kamu juga mengetahui ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadamu, di mana iaitu tidak sepatutnya bagiku untuk mengetahuinya, iaitu kesemuanya. Ini jawab Nabi Khidir alaihissalam. Jadi maksud dia apa? Ayat tersebut menunjukkan ada ilmu yang Khidir dapat daripada Allah, tapi bukan untuk Nabi Musa alaihissalam. Ada ilmu juga yang Musa dapat, tapi bukan untuk Khidir alaihissalam. Nah ini Sahih Bukhari, tuan-tuan. Lalu iaitu ai jami'ahu kadza qauluhu la yanbaghi laka an ta'lamahu, ai jami'ahu, iaitu begitu juga tidak sepatutnya bagi engkau untuk mengetahuinya, iaitu keseluruh ilmu tersebut. Lalu dia kata macam ni, qala al-Hafiz Ibn Hajar fi Syarh al-Bukhari. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata di dalam syarah Sahih Bukhari, wa taqdiru dhalika mu'tabar li'anna Khidra kana ya'rifu minal hikami minal hukmi al-zahiri ma la ghina lil mukallafi anhu, wa Musa kana ya'rifu minal hukmi al-batini ma ya'tihi bitariqil wahyi. Maksud dia apa? Ini komentar Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani ini al-Hafiz, golongan yang menentang tasawuf. Dalam bab baca Sahih Bukhari ini mereka rujuk Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi sampai guru mufti Saudi, nama dia Bin Baz, terkenal di dalam menolak tarekat dan tasawuf, dan berkatanya kembali kepada Quran dan Sunnah, maka dalam mengajarkan Sahih Bukhari dia mengajar Fathul Bari. Dia terpaksa pakai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari. Menariknya, tuan-tuan dan puan, Ibn Hajar Al-Asqalani ini mazhab dia, mazhab akidah dia, mazhab dia Asy'ari, Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan Salafi Wahabi. Secara fiqh dia mazhab Syafi'i. Dia menerima banyak qadiyah-qadiyah tasawuf. Ini contoh dia. So kita kata, kalau dia sesatkan kita ni, berarti dia sesatkan rujukan dia sendirilah, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan betul, sampai murid bin Baz, dia ada karang satu buku nama dia Ta'liqat, catatan tempat-tempat di dalam Fathul Bari Ibn Hajar Haytami ini bercanggah dengan ahli sunnah, sesat. Dia karang tu, tebal ni, saya sempat belilah. Dia sendiri sesatkan ulama besar Imam Ibn Hajar Al-Haytam Al-Asqalani. Dan ini fakta. Sebab tu kalau kita nak bentangkan tu, we cannot run away from ulama. Perbezaan pendapat kita kena iktiraf lah, tu khilaf. Bila iktiraf khilaf, buat apa nak gaduh? Entah, kalau golongan Wahabi, kalau tengok ada golongan Sufi zikir Allah, Allah, Allahu ke, janganlah perlekeh, janganlah kutuk, janganlah kan tak nak buat, diam je lah. Tapi tak boleh, kerana dasar perjuangan mereka ini bid'ah. Sekali dia bid'ah-bid'ahkan, dia lupa Tok Guru dia sendiri buat. Maksud dia ulama-ulama yang dia rujuk dulu sendiri buat, tanpa diketahuinya, tuan-tuan dan puan. Ini
Ini yang kita kira. Cuba kalau dia anggap benda dia khilaf, dia masih ahli sunnah, tapi tak apalah, itu dia nak pilih nak buat macam tu. Saya mungkin tak kuat nak buat macam tu, kan susah Tak payahlah sesatkan orang. Ni hadir wal hadra afidakumullah. Jadi, apa kata Al-Hafiz Ibn Hajar berkata di dalam syarah Sahih Bukhari, iaitu Fathul Bari nama kitab dia. Sampai ada Fathul Bari itu dah tahrif, didistorasi. Tapi saya Alhamdulillah saya dapat Fathul Bari edisi cetakan yang dicetak oleh Sultan Abdul Hamid Khan kedua, iaitu Khalifah Daulah Uthmaniyah yang terakhir. Kefahaman yang sebegitu, dia kata, wa taqdiru dzalika mu'tabarun. Kefahaman yang sebegitu terhadap ayat tersebut adalah satu kefahaman yang boleh diterima, kerana Nabi Khidir mengetahui hukum zahir dengan pengetahuan yang perlu bagi seorang mukallaf. Nabi Musa pula mengetahui hukum batin melalui jalan wahyu sesuai dengan portionnya. Semua orang ada bahagiannya. Lalu dia kata, hadzal hadis. Tadi nak sebut kan? Sebut hadis yang saya sebut awal tadi itu adalah hadis dari Sahih Bukhari. Rawahu al-Bukhari. Ni. Apa dia tulis kat sini? Hadzal hadisu rawahu ashabul kutubis sittah min turukin. Lebih jelas lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh 6 imam hadis. Maksudnya Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Abi Daud, An-Nasai. 6 ini meriwayatkan hadis ini min turukin dengan jalur yang berbeza-beza. Min turukin dengan pelbagai jalur. Lalu kata Sidi Abdullah lagi, wa fihi isbatu ilmil batin alladhi yaqulu bihi sufiyah. Di dalam hadis tersebut terdapat pengisbatan ilmu batin yang dikatakan atau disebutkan oleh golongan sufi. Ini maksud dia apa? Ini kalam, hujah atau penerangan yang Sidi Abdullah berikan. Dia kata golongan sufi sendiri menggunakan hadis ini untuk mensabitkan ada ilmu batin. Ustaz, itulah kita sesatkan golongan sufi. Dia kata macam itulah, dia jawab. So kita kata, golongan sufi yang dimaksud salah seorangnya adalah Al-Imam Abu Nasr Siraj At-Tusi, pengarang kitab Lumak, meninggal tahun 371 Hijriah, 371 Hijriah. Means dia termasuk awal dulu, sebelum Imam Ghazali, tuan-tuan, sebelum Imam Kushairi, tuan-tuan. Dia setelah tak jauh, sebab Imam Junaid meninggal 298, Imam Abu Siraj At-Tusi meninggal 371. Ni meninggal ni, bukan hidup, bukan lahir. Meninggal 371. Imam Junaid 298. Kalau dia tak jumpa dengan Imam Junaid, dia jumpa dengan murid Imam Junaid, itu pasti. Dan kita sepakat, Imam Junaid Sayyidut Ta'ifah, pemimpin bagi kelompok sufi. Dan ada bahkan sebahagian di kalangan orang yang mengkritik tasawuf, dia sendiri declare kalau Al-Lumah Abu Siraj At-Tusi adalah muktabar. Declare itu adalah muktabar, dia kata. Kitab tersebut adalah muktabar, termasuk tasawuf yang mengikut Quran dan Sunnah. Saya kata, dia tak baca lah kitab Al-Lumah tu. Dia baca kitab Al-Lumah tu, kan, dia akan melatah sufi itu, dia akan terima, kan. Dalam kitab Al-Lumah tu, Imam Abu Siraj At-Tusi itu disyarahkan latahan sufi. Dia tak kata merepek, dia sebut tentang karamah, dia sebut tentang fana, tentang bakok, tentang tentang ilmu zahir, ada ilmu batin. Di sana apa? Abu Siraj At-Tusi dia kata,
Innal ilma zahirun wa batinun. Ilmu ini ada zahir, ada batin. Wa huwa ilmu syariah alladhi yadullu wa yad'u ila al-a'mali zahirah wal batinah. Wal a'malu zahirah ka a'mali jawahir zahirah hiyal ibadah wal ahkam ila akhirih. Ni. Kalau a'malul batinah adalah a'malul qulub. Ni. Amalan hati. Ini disebut oleh siapa? Imam Abu Siraj At-Tusi. Ilmu ini ada zahir, ada batin. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Walihadza qala al-jumhur. Oleh sebab itu, kebanyakan, majoriti ulama berpendapat, kan? Jumhur ulama tu, majoriti ulama berpendapat, innal khidra nabiyun. Sesungguhnya Khidir ini seorang nabi. Wa kana ilmuhu ma'rifata bawatina uhiyat ilaihi. Wa ilmu Musa al-hukmu bil-zahir. Jadi dia nak kata bahawa Nabi Khidir itu seorang nabi yang mana ilmu dia adalah mengetahui urusan-urusan hati yang diwahyukan kepadanya, sedangkan ilmu Nabi Musa adalah hukum zahir. Seperti hukum hakam golongan Yahudi kan. Dia ada commandments, 10 commandments. Dilarang thou shall not and murder. Dia tu thou shall not kill apa ke, ila akhirih, 10 commandments. Naqalahu Abu Hayyan fil Bahril Muhit. Ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Hayyan di dalam Bahril Muhit. Bahril Muhit. Tafsir Abu Hayyan At-Tauhidi Al-Andalusi. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Fal jumhuru kama tara. Maka jumhur seperti yang engkau sendiri lihat. Pendapat jumhur. Muwafiquna lisufiyah ala isbatil batini wa zahir. Mereka ni sepakat dengan golongan sufi bahawa ilmu ini ada batin, ada zahir. Wa anna likulli minhuma ahlan yakhtasuna bihi. Dan bagi setiap kedua-duanya, iaitu ilmu zahir dan ilmu batin, ada ahli dia. Ada orang memang ahli dalam ilmu zahir. Ada orang memang ahli di dalam ilmu batin. Kita kena iktiraf lah. Al-Imam Syafi'i, dia menguasai semua. Ya, akidah menguasai, tasawuf menguasai, fiqh menguasai. Cuma lebih terserlah ilmu zahir dia, iaitu fiqh. Kerana apa? Di zaman dia 204 dia meninggal. Di zamannya pada waktu itu yang terkehadapan pada diri dia adalah bab ilmu zahir, hukum hakam zahir. Bahkan kitab yang dicetak pada hari ini yang diriwayatkan daripada Imam Syafi'i, kitab misalnya, kitab Ar-Risalah Usul Fiqh, ini semua berkaitan ilmu zahir. Tapi tidak tutup kemungkinan, bukan kemungkinan, tidak tutup fakta bahawa Imam Syafi'i juga seorang yang pakar ilmu batin. Kerana apa? Kalau kita buka dalam kitab sejarah Manaqib Imam Baihaqi, Manaqib Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Baihaqi, seorang ahli hadis, dia mensabitkan beberapa kalam-kalam hikmah yang disandarkan dalam ilmu tasawuf kepada Imam Asy-Syafi'i. Contoh dia, Syekh Abdul Samad Al-Albani meriwayatkan atau menceritakan yang dia nukil daripada Imam Ghazali bahawa Imam Syafi'i malamnya dibagi kepada 3. Ilmu, amal dan rehat. Satu malam, kalau kita kata satu malam tu dalam 6 jam lah. 2 jam tidur, 2 jam ilmu, 2 jam ibadah. Ibadah saja 2 jam tengah malam. Kita terbalik. Kalau 6 jam malam, 5 jam setengah untuk tidur, setengah jam bangun tu bersih-bersih 10 minit, ibadah 10 minit, lagi 10 minit tengok handphone.
Kan? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini fakta. Ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi Imam Syafi'i juga faqih di dalam ilmu tasawuf. Tapi yang terselah ilmu zahir. Oleh sebab itu ulama mengatakan bahawa Imam Syafi'i pernah menjadi wali badal, wali abdal kita panggil. Pangkat kewalian abdal pada zamannya. Ini kehebatan Imam Syafi'i. Nanti kita akan bahas bab wali badal. Sebab mungkin ada yang tertipu dengan Wahabi. Dia kata mana ada wali-wali, ada wali kutub lah, wali ni lah, kutub utara lah, kutub selatan lah. Itu saya kata, kalau cakap tu hati-hati. Takkanlah ulama besar-besar macam ni tu semua kalah dengan ilmu entah yang baru lahir semalam. Cubalah fikir-fikir. Yang cakap ni bukan Aiman. Yang cakap ni bukan adik, bukan abang, bukan bapa. Yang cakap ni ulama gunung-gunung belaka. Al-Hafiz Ibnu Asakir Ad-Dimashqi meninggal tahun 500 lebih. Dia karang kitab hadis, tarikh Dimash tu bukan tesis 200 muka surat. Itu pun banyak copy paste. Dia karang hadis itu berjilid, 6 jilid tuan-tuan. Tak ada nak pergi pre-review dulu, tak ada nak pergi hantar ke ke cek bahasa dulu ke, tak ada. Dia sendiri. Ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab tu hati-hati. Kita jangan terlalu, lidah ni terlalu panjang, tuan-tuan. Ini disebut. Lalu dia kata di sini. Illa famadha yaqulul mu'taridun. Lalu maksud dia iaitu maaf tadi hilang pula mana ni. Lalu apa lagi yang boleh disangkal oleh mereka yang membantah? Apa kau nak kata lagi? Terimalah. Illa anna fil hadithi ishkalan ajaba anhu al-Hafidh Ibn Hajar bima sabaqa fi kalamihi wa salaka fil jawabi anhu al-Syekh Sirajuddin al-Bulqini fi syarh al-Bukhari maslakan akhar haitsu qala. Hanya sahaja cumanya di dalam hadis tersebut terdapat beberapa persoalan yang telah pun dijawab oleh Al-Imam Ibn Hajar seperti mana yang ditulis sebelum ini pada perkataan beliau. Sedangkan selain itu Syekh ini kurang tepat terjemahan dia. Saya baca Arab dia je. Jadi ada beberapa iskalan yang telah dijawab oleh Al-Hafiz Ibn Hajar seperti apa yang telah lalu dalam kalamnya. Dan dalam hal ini dijawab juga oleh Al-Imam Al-Syekh Sirajuddin Al-Bulqini dengan jalan yang sama. Di dalam kitab dia Syarah Bukhari, tapi dengan maslakan, bukan jalan yang sama, dengan jalan yang lain. Maslakan akhar, dengan jalan yang lain. Haitsu qala, dengan sekiranya Imam. Dah azan dulu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okay. Jadi ini Allahumma salli ala Muhammad, hilang pula. Al-Bulqini. Siapa Syekh Sirajuddin Al-Bulqini? Sirajuddin Al-Bulqini ini adalah guru kepada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Kalau Ibn Hajar dia sebut dalam kitab Fathul Bari, dia qala Syekhul Islam. Yang dimaksud itu adalah Sirajuddin Al-Bulqini. Ini adalah Sirajuddin Al-Bulqini. Ulama besar di dalam hadis, Syekhul Islam di zamannya. Al-Imam Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ini guru kepada banyak ulama besar. Ini. Bayangkan guru dia tu macam mana? Mestilah lebih hebat. Ini. So Sirajuddin Al-Bulqini dia ada maslak akhar, dia ada cara lain dalam menjawab isu ini. Apa dia kata? Beliau berkata, "Hadzal hadis qad yushkalu fa innal ilma al-madhkura fil jihatain kaifa la yanbaghi ilmuhu. Wa jawabu hadzal ishkal anna ilmal haqa'iq wal kusyuf
yunafi ilma zahir fala yanbaghi lil alim al hakim bi zahir alladhi huwa mukallaf bihi ay ya'lam al haqa'iq litanafi wala yanbaghi lil alim bil haqiqah ay ya'lama ilma zahira alladhi laysa mukallafan bihi alladhi yunafi ma 'indahu bil haqiqah. Hoish, tinggi jawapan dia. Hadis ini mungkin menimbulkan kemusykilan bahawa bagaimana seorang nabi itu tidak sepatutnya mengetahui kedua-dua arah ilmu tersebut. Macam mana boleh Nabi Musa tak tahu ilmu ni? Macam mana Nabi Khidir tak tahu ilmu ni? Wah, ni. Jawapan bagi kemusykilan ini ialah ilmu hakikat dan kasyaf itu berlawanan dengan ilmu zahir. Nah, ini. Jadi tidak sepatutnya bagi seorang hakim yang alim dengan ilmu zahir yang menjadi tuntutan bagi mukallaf untuk mengetahui ilmu hakikat kerana akan saling bercanggahan. Jadi bidang zahir. Tidak sepatutnya juga bagi seorang yang alim mengenai ilmu hakikat, ilmu batin untuk mengetahui ilmu zahir yang tidak dituntut baginya. Kerana bagi Nabi Khidir dia dituntut untuk ilmu batin. So, dia memang tak dituntut untuk mengetahui ilmu zahir. Ini nak bagi konteks ayat itu untuk Nabi Khidir alaihissalam. Adapun kita bukan bahas itu. Kita ini mukallaf. Berada di bawah naungan syariat Nabi Muhammad SAW. Termasuk hadis ini. Dia bukan untuk membenarkan kita melakukan perkara yang haram. Di sisi ilmu zahir. Kan? Akan tapi dia menuntut kita untuk memahami bahawa ilmu itu memang ada yang zahir, ada batin. Itu je. Dan kita dituntut untuk mengetahui kedua-dua ilmu ini. Ilmu zahir seperti solat, wuduk dan lainnya. Ilmu batin seperti penyucian jiwa, iman, tauhid, akidah. Jangan sampai kita tahu ilmu batin bahawa hakikat yang memasukkan kita dalam syurga adalah rahmat Allah, masuk dalam neraka adalah kerana keadilan Allah, lalu kita memilih untuk tidak solat macam mana? Bukan Allah Maha Kuasa, Maha Rahmat, masukkan aku dalam syurga. Aku tak solat pun, kalau Allah rahmat, masukkan aku dalam syurga. Itu salah lah. Siapa suruh macam tu? Kita dituntut untuk menuntut kedua-duanya dan mengamalkan kedua-duanya. Buat solat, tapi jangan sangka aku dah solat, Allah wajib masukkan aku dalam syurga. Bukan. Tapi kita solat, kita buat, kita ibadah, hati kita berharap Allah ampunkan segala dosa kita dan masukkan kita dalam syurga atas rahmatnya. Okey. Lalu lagi pula akan bercanggah dengan perkara sebenar di sisinya. Lalu dia sebut di sini, boleh juga. Boleh juga wal makna wa yumkinu hamlul ilmi ala tanfidhihi. Boleh juga diartikan maksud tidak sepatutnya mengetahui ilmu tersebut dengan makna ketika mempraktikkannya ala tanfidhihi. Tahu tapi bukan berarti kita nak buat. Ni maksud dia. Wal makna la yanbaghi laka an ta'lamahu li ta'mala bihi li'anna al-'amala bihi munafin li muqtada syar'i wa la yanbaghi li an a'lamahu fa'amal bi muqtadahu li'annahu munafin li muqtada haqiqah fa'ala hadha la yajuzu lil wali at-tabi' lin nabi sallallahu alaihi wasallam idza ittala'a ala haqiqati ay yunaffadha dhalika bi muqtada al-haqiqah innama alaihi ay yunaffadha al-hukmu adh-dhahir. Lalu dia kata tidak sepatutnya juga bagi seorang mana tadi? Boleh juga diartikan maksudnya ialah tidak sepatutnya bagimu mengetahui ilmu batin untuk kamu beramal berdasarkan ilmu batin tersebut kerana ianya akan bertentangan dengan tuntutan syarak. Tidak sepatutnya juga bagiku untuk mengetahui ilmu zahir lalu aku beramal mengikut tuntutan ilmu zahir kerana ianya berlawanan dengan tuntutan ilmu hakikat yang aku iaitu Nabi Khidir alaihissalam ketahui. Berdasarkan perkara ini tuan-tuan, berdasarkan perkara ini tidak boleh bagi seorang wali yang mengikuti Nabi, Nabi kita contoh dia Syekh Abdul Qadir Jalani, wali yang mengikut Nabi Muhammad SAW,
apabila tersingkap kepadanya hakikat suatu perkara untuk dia melaksanakan perkara tersebut berdasarkan tuntutan hakikat, dia hendaklah beramal mengikut hukum zahir sahaja. Pengertian maksud ilmu dengan maksud ketika mempraktikannya itu juga disokong dengan hadis yang direkodkan di dalam riwayat Imam Muslim. Jadi maksud dia akhirnya iaitu apa? Akhirnya dia kembali kepada tetap kena mengikut kepada hukum zahir. Cuma mengiktiraf ada ilmu batin, ada ilmu zahir. Lalu hadis tersebut juga menuntut makna hamlul ilmi ala tanfiz tadi, iaitu hadis yang direkod hadis yang mempraktikannya, pengertian ilmu, maksud ilmu dengan maksud ketika mempraktikannya kita nak buat tu, ini yang ditegah tu, ini dikembalikan kepada riwayat Muslim. Di manalah riwayat Muslim mengatakan bahawa annal khidra qala li Musa innaka lan tastati'a ma'i sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khabra, yani menaik khabar tentang ilmu tersebut. Dijawab di sini, iaitu Nabi Khidir alaihissalam telah berkata kepada Nabi Musa, sesungguhnya kamu sesekali tidak akan sanggup sabar bersamaku, dan bagaimana kamu akan dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ini fahadha sarihun fi hamlil ilmi ala tanfizi. Yang mana ini adalah jelas menunjukkan jelas menunjukkan erti, iaitu ilmu dengan melaksanakan, makna melaksanakan atau mempraktikannya. Yang mana engkau pasti tidak akan sabar untuk melakukannya. Wa fil hadisi, sikit lagi, wa fil hadisi, di dalam hadis ini juga terdapat masalah yang lain, iaitu ianya ditunjukkan oleh Al-Alamah Al-Ubay, bukan Al-Ubay, Al-Ubbi. Ini yang salah ni terjemahan dia. Asyara ilaiha Al-Alamah Al-Ubbi fi syarhi Muslim. Ubbi ni adalah salah satu guru kepada Al-Imam Sanusi. Al-Ubbi, saya ada kitab dia punya syarah Muslim. Jadi cerita dia Al-Imam Qadi Iyad dari mazhab tradisi mazhab Maliki. Qadi Iyad ni muhaddis. Dia syarahkan Muslim tapi tak habis. Lalu disempurnakan oleh Al-Ubbi, itu pun tak habis. Diselesaikan oleh Al-Imam As-Sanusi. Sebab itu dia kata Al-Ubbi. Apa kata Al-Ubbi di dalam syarah Muslim? Beliau berkata, semasa beliau mensyarahkan perkataan Nabi Musa tersebut, ilmu Nabi Khidir alaihissalam adalah ilmu mengenai perkara-perkara gaib yang diberikan langsung daripada Allah, lagi yang berbentuk tidak diusahakan. Jadi langsung kasyaf diberikan kepadanya. Jadi bagaimana mungkin untuk mendapatkan ilmu batin tersebut? Beliau berkata bahawa gurunya Al-Imam Ibnu Arafah. Ibnu Arafah ni mufti Tunis. Dia sezaman dengan Ibnu Khaldun. Dia yang keluar fatwa Rad Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dulu dia buat masalah kat Tunis. Guru mufti pada waktu itu nama dia Imam Ibnu Arafah Al-Warghammi. Al-Gharghammi. Lebih kurang macam itulah, nak sebut susah. Tapi dia Tunis, mufti di Tunis. Dia yang mengarang kitab Al-Mukhtasar Al-Kalami, Mukhtasar Usuli, Mukhtasar Fiqhi Far'i, itu dia ada karang mazhab Maliki. Seorang masyayikh besar yang dikatakan sebagai mujaddid awal tahun 800-an. Menjawab, ianya dipandang daripada sudut mempelajari asbab-asbab untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ini. Jadi ilmu batin itu boleh diusahakan dengan berterusan melaksanakan satu bentuk ketaatan kepada Allah. Di kasyaf itu diberikan dengan ketaatan yang banyak menyebabkan berlakunya suatu kasyaf. Dari ini kita akan bincang tentang bab mukasyafah dalam kitab ini, dalam bab hadis ke-8 atau ke-9. Hadis ke-9 mensabitkan adanya ilmu kasyaf. Tapi bukan berarti kasyaf kita boleh tak solat, bukan. Ini dia ada parameter dia. Ini. Dari perkataan beliau ini mengisyaratkan kepada perkara yang disepakati ahli sufi
bahawa mujahadah, bersusah payah dan berterusan berzikir dengan menghadirkan hati dapat menghasilkan ilmu batin atau dipanggil dengan ilmu wahbiyah. Uluman wahbiyatan. Wahbiyah, wahud. Wahab itu adalah pemberian. Ini wahbiyah, ilmu yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Ini. Perkara ini juga dapat dilihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Husain Al-Maruzi pada Zawaid Az-Zuhdi karangan syekhnya, iaitu Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak. Disebut oleh Al-Imam Ibn Mubarak. Sikit lagi, habiskan ni. Faqala haddathana Abu Muawiyah. Beliau berkata, Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami bahawa Hajjaj bin Makhul telah mengkhabarkan bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa, ni hadis dia, barang siapa yang mengikhlaskan amalannya, kan, akhlasa lillahi arba'ina yawman zaharat yanabiul hikmah min qalbihi ala lisanih. Barang siapa yang mengikhlaskan amalannya kerana Allah selama 40 hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menzahirkan pancaran hikmah daripada hatinya kepada lidahnya. Ini yang menyebabkan orang yang tabligh, jamaat tabligh tu dia buat keluar 40 hari. Kan, kita puasa 40 hari, golongan sufi suluk 40 hari. Ini sebab hadis ini. Lalu apa dia kata? Sanad hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Addi di dalam Al-Kamil daripada hadis Ibnu Abbas dengan isnad yang dhaif, dan diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah daripada hadis Abu Ayyub juga dengan isnad yang dhaif. Jadi di sini dia tulis ini isnaduhu sahihun. Kalau menurut Sidi Abdullah bin Siddiq Ghumari, sanad hadis melalui Zawaid Az-Zuhdi adalah isnaduhu sahih. Tapi yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam Kamil dhaif. Tapi yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah dhaif. Inti dia yang sahih itu adalah daripada Maruzi atau Marwazi dalam kitab Az-Zuhud. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah kita jumpa bulan hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.